Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sekali lagi saya Cikgu Airin akan memberi penerangan bagi subjek biologi. Untuk hari ini saya memilih subtopik enzymes dari chapter 5 metabolism and enzyme, ataupun daripada bab 5 untuk tingkatan 4. Jadi untuk enzim ini saya nak terangkan bagaimana ciri-ciri enzim, apakah kegunaannya, bagaimanakah penghasilan enzim. Baik. Pertama kita tengok dahulu peranan enzim, the role of enzymes in organisms. So biochemical reactions are called metabolism. Apa-apa tindak balas biokimia di dalam tubuh badan manusia ataupun dalam organisma, kita panggil sebagai metabolism. So metabolism ni ada dua, kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu anabolism and catabolism. So anabolism is the metabolic reactions that build complex molecules, example photosynthesis. Yang mana photosynthesis menghasilkan glukos daripada elements ataupun daripada raw materials, dan dia akan jadi complex molecules iaitu glukos. Manakala catabolism adalah metabolic reactions that break down complex molecules daripada contohnya starch kepada glukos, daripada yang kompleks kepada yang basic. Glukos adalah molekul paling ringkas dalam karbohidrat. So ia berlaku dalam digestion ataupun penghadaman ataupun pencernaan. So enzymes are biological catalysts that direct or guide almost all cellular reactions. Boleh dikatakan semua tindak balas biokimia menggunakan enzim sebagai penggalak, pemangkin. Enzymes ni adalah sebagai pemangkin. So virtually every metabolic reaction which takes place within a living organism is catalyzed by an enzyme. Mesti ada enzim yang memangkin tindak balas itu. So without enzymes, what will happen? So biological reactions will take too long to complete. Tindak balas tetap berlaku tapi terlalu perlahan. Maka dengan kehadiran enzim ni, dia akan memangkinkan, melajukan ataupun mempercepatkan tindak balas biokimia tadi. Baik. So the reactant in an enzymatic reaction is called a substrate. While the substance formed at the end of the reaction is called a product. So kalau kita tengok daripada rajah ini, substrate adalah bahan yang akan diuraikan. Kalau dalam gambar rajah ini akan diuraikan kepada simple molecules. Maknanya substrate ini contohnya adalah complex molecule. Dengan kehadiran enzim ini, dia akan terhasil simple molecule melalui tindak balas enzim tadi. Baik. So kita tengok dahulu ciri-ciri the general characteristics of enzymes. So yang pertama sekali, kita kena faham all enzymes are protein. Semua enzymes ini adalah protein. So enzymes are synthesized by living organisms. Right. So kalau awak relatekan dengan bab yang awal awak pelajari berkenaan dengan sel contohnya, apakah organel ataupun apakah komponen dalam sel yang menghasilkan protein? So ribosom. So ribosom bertindak ataupun berfungsi untuk menghasilkan protein. So secara tidak langsung ribosom juga boleh menghasilkan enzim, because all enzymes are protein. So enzymes are synthesized by living organisms. And enzymes speed up biochemical reactions. Dia mempercepatkan tindak balas biokimia without the enzymes being affected by the reactions they catalyze. Yakni enzim itu sendiri tidak
mengalami apa-apa perubahan setelah ia mempercepatkan tindak balas biokimia tersebut. Dia kekal, dia remain and dia boleh diguna semula. This means enzymes are not changed or destroyed by the reactions. Ia tidak berubah atau tidak termusnah selepas satu-satu tindak balas itu berlangsung. Okay, so each enzyme can usually catalyze only a single reaction or one kind of substrate. Satu-satu jenis enzim itu biasanya boleh memangkinkan satu jenis tindak balas sahaja, ataupun ia boleh mengikat pada satu jenis substrate sahaja, because enzymes have specific sites called active sites. Dia mempunyai tapak khas, yang mana kalau kita tengok rajah tadi, bentuk contoh di sini substrate ni mempunyai bentuk yang khusus untuk active site pada enzyme. So dia adalah specific. Enzymes have specific sites called active sites which bind to specific substrates. Example, only starch molecules, that is the substrate, can fit into the active sites of salivary amylase, the enzyme, while protein molecules cannot. Maksudnya di sini starch hanya boleh mengikat pada tapak aktif enzim salivary amylase. Sebaliknya protein tidak boleh mengikat pada salivary amylase because sifatnya adalah spesifik. Dia khusus untuk satu substrate kepada satu jenis enzim sahaja. So kita boleh tengok daripada rajah ini. Sekali lagi kita tengok, alright, yang berwarna kuning ini adalah substrate. So dalam contoh ini dia menggunakan sucrose. Substrate ni adalah sucrose, manakala enzimnya adalah sucrase. Jadi bila terikat di antara substrate dan enzim ni mengikut tapak aktifnya yang fit in, yang bersesuaian. Dan hasil tindak balas antara enzim dan substrate tadi menghasilkan products. So di sini productsnya adalah glukos dan juga fructose. Right. Enzymes are needed in minimum amounts. Jumlah yang diperlukan adalah sedikit sahaja because they are not used up but released at the end of the reaction. Yang mana dia tidak termusnah selepas satu-satu tindak balas, sebaliknya dia boleh diguna semula. So the same enzyme molecule can process a large number of substrate molecules. Satu jenis enzim tadi contohnya boleh bertindak balas terhadap 10 molekul substrate yang lain. Contohnya substrate pertama telah bertindak balas dengan kehadiran enzim tadi. Setelah selesai tindak balas tu, substrate yang kedua yang jenis yang sama akan mengikat pada enzim pula. So enzim yang sama tapi substrate berlainan dapat dijalankan tindak balas biokimia tersebut. So most metabolic reactions are reversible. Sebiasanya dia adalah tindak balasnya adalah dua hala. So most enzymes can catalyze specific reactions both in the forward and in the reverse directions. Maksudnya di sini saya boleh katakan di sini tindak balas di sini melibatkan contohnya sucrose dan sucrase enzimnya. Jadi di sini sucrose mengikat pada enzimnya dan dia terurai mendapatkan produk, simple produknya iaitu glukos dan fructose. Dan sebenarnya glukos dan fructose ni jika ia terikat kembali kepada enzim yang sama dan tindak balas ini adalah berbalik dan dia akan membentuk semula kompleks molekul iaitu sucrose. So dalam keadaan ini bila tindak balas shift ke kiri, kalau yang ni ke kanan, kalau dalam darajah ni ke kanan, so kalau dia shift ke kiri maksudnya glukos dan fructose ini adalah sebagai substrate. Dan enzim yang sama boleh bertindak balas dan menghasilkan produk. So dekat sini produknya adalah sucrose dalam tindak balas berbalik kalau dia shift ke kiri. Right, so enzim yang sama boleh bertindak balas terhadap satu tindak balas yang forward
and reverse in the reverse directions, tindak balas berbalik. Okay, so enzyme activities can be slowed down or completely stopped by inhibitors. Okay, bagaimanapun enzim ni boleh, tindak balas ni boleh diperlahankan dengan kehadiran inhibitors. Example, heavy metals like lead and mercury. So ini akan mengganggu tindak balas biokimia. Right. So many enzymes require helper molecules called cofactors to function. Okay, setengah ni pula dia perlukan cofactors. Okay, cofactors ni lagi speed up, akan mempercepatkan lagi. So these molecules bind to the enzymes and help to weaken the bonds in the substrate molecules. Dia membantu lagi untuk memutuskan ikatan pada substrate tadi. So examples of inorganic cofactors are ferrum and copper. So organic cofactors or coenzymes include water soluble vitamins, example vitamin B complex. So ini adalah contoh cofactors. Okay, boleh jadi ada inhibitors yang boleh memperlahankan atau mungkin menyebabkan tindak balas enzim terhadap substrate berhenti. Okay, dengan kehadiran inhibitors tadi. Alright, boleh juga ada cofactors yang membantu enzymes ini dalam memutuskan ikatan bonds in the substrate molecules. Alright, so untuk seterusnya, okay, bagi di bawah tajuk enzymes ni adalah dalam menamakan enzymes, naming of enzymes. So it derive from the name of the substrate it catalyzes. Okay, biasanya nama enzim ni terbit daripada nama substrate yang dimangkinkan. So the names of most enzymes are derived by adding suffix ase, ase to the name of the substrates they hydrolyze. Contohnya, okay, substrate ni adalah lactose. So dia punya enzim dia lactase. So dia tambah ase di belakang ni, ataupun dia ubah lactose kepada lactase, sucrose kepada sucrase, lipid enzimnya adalah lipase. So itu adalah cara penamaan enzim. Walau bagaimanapun, there are some enzymes that were named before a systemic way of naming enzyme was formulated. Okay, setengah, bagaimanapun ada setengah enzim masih lagi mengekalkan nama lamanya sebelum penamaan cara baru ni, systemic way ni, okay, of naming enzyme was formulated. Example, kita masih lagi mengekalkan nama pepsin, trypsin dan juga renin. Okay, ini cara penamaan yang lama. Okay, manakala ASE ni adalah cara penamaan enzim yang baru. Okay, so ini lebih mudah untuk diingati. So untuk lactose, lactase, sucrose, sucrase, lipid, lipase. Okay, alright. Seterusnya, okay, di bawah tajuk enzymes ni, kita nak kenal pasti intracellular and extracellular enzymes. Okay, so kita ulang lagi. Ciri untuk enzim ni adalah synthesized by specific cells, synthesized by living organism. So biasanya kita boleh menghasilkan enzim kita sendiri. So enzyme which are produced and retained in the cell for use of the cell itself are called intracellular enzymes. Enzymes yang dihasilkan oleh sel dan digunakan di dalam sel itu sendiri kita panggil sebagai intracellular enzymes. So these enzymes are found in the cytoplasm, nucleus, mitochondria and chloroplast. Okay, sebagai contoh tindak balas yang berlaku dalam mitochondria iaitu cellular respiration, of course memerlukan enzim. So sel itu menghasilkan enzim yang membantu dalam cellular respiration. So digunakan oleh mitochondria dalam sel itu sendiri. So itu kita panggil sebagai intracellular enzymes. Okay, whereas untuk extracellular enzymes ni adalah enzymes which are produced in the cell but secreted from the cell to function externally are called extracellular enzymes. Okay, maksudnya sel itu menghasilkan enzim tapi enzim tu tak digunakan di dalam sel A. Okay, contoh sel A boleh menghasilkan enzim tapi sel A tidak menggunakan enzim itu, sebaliknya dia akan menghantar ataupun dia akan merembeskan enzim itu untuk kegunaan sel B contohnya.
Okay, so example yang biasa kita jumpai adalah digestive enzymes produced by the pancreas. Okay, so awak dah belajar pancreas boleh menghasilkan 3 jenis enzim contohnya, amylase, pancreatic amylase, and kita ada lipase dan juga trypsin. Okay, tapi ketiga-tiga enzim ni tidak digunakan oleh pancreas, sebaliknya pancreas akan secrete, dia akan rembeskan enzim tersebut, transported to the duodenum, akan dihantar kepada duodenum, which is the actual site of the enzymatic reaction, di mana tindak balas enzim itu berlaku di duodenum. Okay, pancreas hanya menghasilkan enzim tersebut. So ini adalah extracellular enzyme. Okay, alright. So bagaimana penghasilan enzim ini berlaku? Synthesis of enzymes. Okay, so di awal tadi saya ada nyatakan ribosomes are the sites of protein synthesis. Okay, ribosom boleh menghasilkan protein, dan ciri yang pertama saya sebut berkenaan enzim tadi, all enzymes are proteins. Semua enzim adalah protein, maka protein boleh dihasilkan oleh ribosom, bermaksud enzim juga boleh dihasilkan oleh ribosom. So since enzymes are proteins, ribosomes are also the sites of enzyme synthesis. So the information for the synthesis of enzymes is carried by the DNA. Okay, so DNA terdapat dalam nucleus. Okay, so dekat sini kalau kita tengok rajah ni, so di dalam ini terdapat di dalam nukleus ini terdapat DNA. So untuk menghasilkan enzim tadi, dia mesti mendapatkan genetic materials ataupun kod daripada DNA yang tersimpan di dalam nukleus. So DNA ni ataupun kod tadi akan dihantar kepada ribosom supaya ribosom dapat menghasilkan protein yang dikehendaki. Okay, so awak kena bezakan. Okay, ribosom dia akan menghasilkan protein dahulu, tapi sebaliknya apabila protein yang telah dihasilkan oleh ribosom dihantar kepada Golgi apparatus, then barulah dia disebut sebagai enzim. Okay, sebab di dalam Golgi apparatus barulah berlaku modification, which is protein tadi dia akan modified menjadi enzim yang dikehendaki. Okay, alright. So saya balik kepada DNA tadi. Alright, so the sequences of bases on the DNA are codes to make proteins. Okay, so dekat DNA tadi ada kod tertentu untuk menghasilkan protein. Okay, kod setiap protein mempunyai kod yang berbeza-beza untuk mengelakkan berlaku pertukaran maklumat. Okay, jadi kod ni mesti spesifik. Alright, so untuk protein satu jenis protein ada kod yang tertentu. So in the nucleus, DNA double helix unwinds and exposes its two strands for the synthesis of a messenger RNA ataupun mRNA strand. Okay, so kalau kita tengok daripada rajah ni, kita ambil contoh yang berwarna biru ini adalah DNA. Okay, so DNA ni tadi dia kata the double helix unwinds. Okay, double helix ni dia akan terpisah. Okay, dia terdiri daripada dua polynucleotide. Polynucleotide ini akan terpisah, ikatannya akan terputus sementara dan di mana yang berwarna merah ini adalah mRNA. mRNA ni dia akan transcribe ataupun dia akan copy kod yang terdapat dalam DNA. Okay, atau mudah untuk saya fahamkan awak, DNA yang tersimpan dalam nukleus tak boleh keluar daripada nukleus. Dia adalah hard copy yang memang tak boleh keluar daripada nukleus dan mesti disimpan baik, disimpan rapi di dalam nukleus. Okay, jadi untuk mengekalkan DNA di dalam nukleus, mRNA digunakan untuk transcribe ataupun untuk copy, untuk salin kod yang dikehendaki. mRNA akan menyalin
kod tersebut, dan mRNA ni sebagai messenger dia akan hantar kod tersebut kepada ribosom. So kalau kita tengok kat sini dinyatakan to transcribe something is to copy it. In transcription, DNA is copied into mRNA. Okay, maksudnya di sini kod yang terdapat pada DNA tadi akan disalin oleh mRNA. So RNA molecules are produced by copying part of the DNA sequence into a complementary RNA sequence. So dia yang merah ni akan datang, mRNA ni yang berwarna merah, okay, dia akan datang untuk transcribe ataupun dia akan salin kod dalam DNA tadi, dan apabila dia dah menyalin kod tadi, mRNA akan hantar kod tersebut kepada ribosom. So the messenger RNA is synthesized according to the instruction on the DNA. So the messenger RNA then leaves the nucleus and moves into its ribosome. Okay, nampak So DNA mesti kekal dalam nukleus, so dia tak boleh keluar dari nukleus. Dia mesti simpan maklumat dia di dalam nukleus. Sebaliknya mRNA yang bertugas untuk menyalin kod tadi, dan dia akan hantar kepada ribosome. So the messenger RNA attaches itself to the ribosome. So dia akan hantarlah kod tadi kepada ribosome. The ribosome acts as a workbench for the messenger RNA. The messenger RNA contains information which codes for the sequence of amino acids. Okay, protein kan terbina daripada simple molecule ni adalah amino acids. So dia mempunyai kod, susunan kod yang panjang, dan ini akan menjadi protein. Okay, so this genetic information is translated into the primary structure of a specific protein. Okay, so each amino acid that is formed is bonded to the next, and as a result, a chain of amino acid that is polypeptide is formed, okay, and is ready for release into the cytoplasm. Okay, so maknanya kalau intracellular enzyme dia dah sedia untuk dibebaskan dalam cytoplasma. Alright, what if kita pancreas contohnya nak menghasilkan pancreatic amylase. That is, dia pancreas akan hasilkan amylase tadi untuk kegunaan di dalam duodenum. So ini kita panggil sebagai extracellular enzymes. So many enzymes produced by specialized cells are secreted outside the cell. Okay, maknanya sel tadi menghasilkan enzim, tapi dia bukan kegunaan dirinya sendiri. Sebaliknya, sel tadi menghasilkan enzim untuk kegunaan bahagian yang lain. So example, pancreatic cells secrete the enzyme pancreatic amylase outside the cells to be transported to the target organ. So target organ dalam yang dinyatakan ini bermaksud duodenum. Alright, so bagaimana prosesnya? Dia ulang cara yang sama, iaitu the nucleus contains DNA which carries the information for the synthesis of enzymes. Okay, so proteins that are synthesized at the ribosomes are transported through the space within the RAF-ER. Ini kita boleh lihat, okay, pada peringkat awal, okay, DNA tadi unwinds, okay, dia akan terbuka. Okay, mRNA akan datang untuk transcribe ataupun copy the codes. Okay, mRNA membawa codes yang dia salin tadi kepada ribosome. So ribosome normally dia akan attach ada RAF-ER. Saya panggil RAF-ER, RAF endoplasmic reticulum. So daripada sini penghasilan protein. Okay, kita ribosome dia akan hasilkan protein dahulu, bukan enzim, protein. Okay, so penghasilan protein tadi dia akan bebaskan dalam RAF-ER. Okay, so dia kata kat sini, proteins that are synthesized at the ribosomes are transported through the space within the RAF-ER, RAF endoplasmic reticulum. So next, proteins depart from the RAF-ER wrapped in vesicles that bud off from the membranes of the RAF-ER. Okay, yang bermaksud di sini, okay, kita tengok ribosome ini, yang pertama tadi. Okay, dia telah menerima kod daripada yang dibawa oleh mRNA. Dia akan hasilkan protein, dan protein tadi dia akan dikumpulkan di dalam RAF-ER.
Okay, so apabila di dalam raf ER tadi, okay, vesicles dia akan bud off, dia akan tercerut, okay, membentuk vesicles. Okay, kalau dalam bahasa Melayunya kita sebut vesicle angkutan, ataupun kita panggil sebagai transport vesicles yang mengandungi protein. So these transport vesicles then fuse with the membranes of the Golgi apparatus. Okay, so dia membawa daripada raf ER kepada Golgi apparatus, menggunakan transport vesicles and empty their contents into the membranous space. So dia akan release ataupun dia akan bebaskan ataupun dia kosongkan vesicle tadi, okay, transport vesicle tadi yang mengandungi protein di dalam ruang dalam Golgi apparatus. So dekat sini nombor 4 ni lah. Okay, so dalam vesicle angkutan ini ataupun transport vesicle ini mengandungi protein yang dibawa kepada Golgi apparatus pula ataupun jasad Golgi. So apa yang berlaku? Next, the proteins are further modified. Dia masih sebut lagi protein, ya. Right. Bila dia dah modified, so during their transport in the Golgi apparatus, example, carbohydrates are added to proteins to make glycoproteins. So dalam keadaan ini, proteins tadi dia akan modified menjadi enzim. Okay, dan apabila modification dia, and then dia akan wrap, okay, dia akan bungkus enzim tersebut dan dia akan transport lagi sekali menggunakan secretory vesicles. So secretory vesicles containing these modified proteins ataupun enzymes bud off from the Golgi apparatus and travel to the plasma membranes. So dekat sinilah yang di ni gambar yang kelima, yang ada nombor 5 ini. Okay, so dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai vesicle rembesan, English kita sebut sebagai secretory vesicles, yang mana secretory vesicles ni mengandungi modified proteins ataupun enzymes, ya. So these vesicles will then fuse with the plasma membrane before releasing the proteins outside the cell as enzymes. Alright, so dalam konteks ini adalah untuk menghasilkan extracellular enzymes. So secretory vesicles tadi dia akan menghampiri plasma membrane. Okay, dia akan membebaskan enzim luar daripada sel. So ini adalah bagi penghasilan extracellular enzyme. So andaikan ini adalah pancreatic amylase, so pancreatic amylase ni keluar daripada sel pancreatic cells. Okay, so dia secrete and transport to duodenum. Okay, alright, jelas. Okay, so mengakhiri enzymes ni, okay, kita nak tengok pula apa factors affecting enzyme activity. Ada 4 faktor, dan keempat-empat faktor ni ada melibatkan graf. Okay, so graf akan menerangkan banyak maklumat. Okay, so terdapat banyak maklumat di dalam graf. So ada 4 graf lah untuk bagi untuk 4 faktor yang mempengaruhi aktiviti enzim. Okay, yang pertama adalah temperature. Right, so kita perhatikan di sini adalah graph yang mana the rate of enzyme activity versus temperature. So ini temperature kita lihat daripada 0 hinggalah 60 degree Celsius. Alright, so increase in temperature causes more collisions between enzyme and substrate molecules. Okay, peningkatan suhu ini akan menyebabkan berlaku pelanggaran antara enzim dan substrate molecules, dan setiap kenaikan 10 darjah Celsius aktiviti enzim, kadar aktiviti enzim akan meningkat 2 kali ganda. Okay, so kalau kita tengok sini grafnya meningkat sehingga ia mencapai apabila mencapai optimum temperature, maka dia dah mencapai maximum activity of enzyme. Okay, maknanya suhu optimum tadi menyebabkan tindak balas enzim adalah pada tahap maksimum. Okay, so dekat sinilah
Alright, kalau kita tengok ini optimum temperature. So kalau untuk human body 37 degree Celsius. Alright, so untuk kita suhu yang terbaik adalah 37 darjah Celsius, maka ia telah mencapai tahap maksimum. Okay, for the rate of enzyme activity. So enzyme activity kita sebut sebagai maximum rate. Okay, but for temperature dia dah capai optimum temperature. So optimum temperature for human being is 37 degrees Celsius. What will happen kalau more than 37 degrees Celsius? Contohnya kita demam. Okay, kita demam lebih daripada 37 darjah Celsius ataupun 37.5, kita dah kira sebagai demam kan. Okay, mungkin ada setengah orang yang demam sangat panas mencecah 40 darjah Celsius. So apa akan terjadi kepada enzyme activity? Okay, melepasi optimum temperature, okay, the rate of enzyme activity will decreased. Dia akan mula menurun. Dia tidak lagi meningkat, dia tak akan bertambah. Sebaliknya dia akan menurun. Sebab kita kalau demam, kalau dah 40 darjah Celsius tu memang agak bahaya lah. Okay, bila kita demam kita jadi lesu. Okay, tidak bermaya, kurang bertenaga. Okay, kita boleh relate ke lah. Contohnya dalam cellular respiration. So enzyme kita aktiviti dia dah mula menurun sebab temperature terlalu tinggi untuk dia melakukan aktiviti. So keadaan ini menyebabkan activity of enzyme akan menurun. Okay, so diterangkan kat sini, rate of enzyme catalyzed reaction decreases due to denaturation of enzyme. Apa maksud denaturation of enzyme? Denaturation of enzyme ni dikatakan apabila suhu mencecah 60 darjah Celsius. Kalau 60 darjah Celsius tu memang kita dah tak ada lah, dah tak bernyawa dah. Saya boleh katakan tidak bernyawa. So dia kesan dia kepada enzim, dia mengalami denaturation. Kalau bahasa Melayunya kita sebut ternyah asli, atau untuk mudah fahamnya, enzim itu termusnah, yang mana active site pada enzim tadi dia dah berubah bentuk. Okay, menyebabkan substrate tak boleh lagi bind to the active site of the enzyme sebab enzim dah rosak. So dia dah tak boleh memangkinkan atau membantu tindak balas biokimia. Okay, seterusnya dia akan terhenti pada suhu 60 darjah Celsius. Okay, so tak ada lagi lah aktiviti atau biochemical reaction yang berlaku apabila mencecah 60 darjah Celsius. Tapi kalau melebihi 37 darjah Celsius, dia perlahan-lahan akan menurun. The rate of enzyme activity will decrease, dia menurun. Okay, sehingga 60 degree Celsius kita sebut enzim itu mengalami denaturation ataupun denatured. Okay, termusnah. Okay, so alright, so ini faktor pertama, iaitu temperature. Okay, faktor yang kedua adalah pH. Okay, so pH ni adalah berbeza-beza bagi setiap enzim. Okay, tapi normally enzim adalah aktif pada pH 6 ke 8. Okay, bacaan pH 6 atau hingga 8 kebanyakan enzim lah. Okay, tapi ada setengah enzim dia memerlukan pH yang berbeza. So kalau kita tengok kat sini untuk pepsin, so di mana kita boleh jumpa enzim pepsin? Yes, di dalam stomach. Alright, so kalau kita relate kan, kita dah belajar pasal digestion. Okay, untuk kita punya stomach, okay, stomach kita ada merembeskan gastric juice yang mengandungi hydrochloric acid. So secara tak langsung, hydrochloric acid ni menyebabkan stomach kita, perut kita, pH ni adalah berasid. Okay, so dia punya environment dia berasid. Jadi ia sesuai dengan pepsin ini, yang mana optimal pH for pepsin is 2. pH dia 2, so sangat berasid. Jadi
kalau pH 1, okay, the rate of enzyme activity agak rendah ataupun agak perlahan, tapi yang dia mencapai tahap maksimum rate of enzyme activity is pH dia 2. So dia memang optimum kat sini. Okay, lebih daripada 2 dia akan mula menurun. Okay, so kita punya bahagian perut ataupun stomach kita mesti dalam keadaan pH nya 2 supaya tindak balas pepsin terhadap protein berjalan dengan baik ataupun pada tahap yang maksimum. Okey, so dekat sini dia kata optimal pH of most enzyme in human cells is between 6 to 8. pH dia antara 6 ke 8. Okay, ada juga enzim yang memerlukan dalam keadaan beralkali. Contohnya optimal pH of trypsin is between 6 to 10, tapi yang optimumnya adalah 8. Okay, pH nya 8, so dia punya tahap maksimum, okay, the rate of enzyme activity adalah pada pH 8. Okay, kalau kurang daripada 8 atau lebih daripada 8, okay, tindak balas ataupun kadar tindak balas enzim tadi agak perlahan. Tapi yang optimum pH for trypsin is 8. Okay, 8. Bacaannya 8. Baik. Faktor yang ketiga adalah substrate concentration. Okay, kepekatan substrate. Okay, so kepekatan substrate ini dia ada faktor pengehat dia. Okay, kalau kita tengok di sini, apabila bertambah kepekatan substrate, tindak balas ataupun rate kadar tindak balas enzim tadi, rate of reaction dia, kadar tindak balas enzim dia akan meningkat. Okay, dan pada satu tahap, kalau kita tengok di sini, apabila substrate concentration bertambah, ia tidak meningkatkan lagi kadar tindak balas kerana dia ada faktor pengehat. Okay, faktor pengehat ni bermaksud pada tahap maksimum kepekatan enzim menjadi faktor pengehat. Maksudnya di sini kita tambahlah substrate concentration tu banyak mana pun, tapi kalau enzimnya tidak bertambah, maka kadar tindak balas adalah akan menjadi plateau ataupun dia jadi sekata saja. Okay, kita panggil sebagai menjadi malar. Dia tidak berubah, tidak bertambah lagi dah. Okay, so saya imagine contohnya substrate ni adalah bas contohnya. Okay, bas. Satu bas boleh 40 orang kan. Okay, so kalau kita masukkan 20 orang, dia boleh gerak. Okay, masukkan 40 orang, dia akan masih boleh bergerak. Tapi kalau ada 100 orang, dia dah jadi faktor penghat di situ. Yang mana bas ada satu je enzim, manakala enzim banyak itu saja. So dia tak selari dah. Okay, substrate dah tak bertambah, sebaliknya enzim ada banyak, yang banyak, maka kadar tindak balas itu akan menjadi malar sahaja. Okay, alright. Begitu juga dengan kepekatan enzim. Okay, ini enzyme concentration adalah faktor yang terakhir. Okay, so kita tengok untuk yang ni kita bercakap pada kepekatan apabila kepekatan enzim bertambah, kadar tindak balas enzim juga akan bertambah. Okay, kerana kehadiran lebih banyak tapak aktif yang tersedia untuk tindakan pemangkinan. Okay, so dia akan bertambah. Tapi sekiranya kepekatan enzim dalam satu tindak balas digandakan, jumlah substrate yang ditukar kepada produk per unit masa juga digandakan dengan syarat bekalan substrate adalah berlebihan. So substrate yang banyak, enzim boleh digunakan berulang kali. Okay, jadi
dia akan mempercepatkan tidak balas. Tapi pada satu tahap maksimum sebenarnya, kepekatan substrate pula menjadi faktor penghat. Okey, dia terbalik yang tadi. Kalau dalam faktornya adalah enzyme concentration, so faktor penghat dia, limitation dia adalah substrate concentration. Sebab kita tambahlah enzyme concentration ni banyak mana, tapi substrate dah tak ada, so tindak balas akan menjadi malar. Okey, kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan substrate saja. So maknanya kalau kita tambah enzim banyak mana pun, substrate tak ada, so tindak balas akan menjadi malar. Okey, tidak lagi bertambah. Okey, alright. So itu sahaja penerangan saya untuk subtopik enzymes ini. Okay, saya diharap penerangan saya ini dapat membantu dalam pemahaman awak dalam tajuk metabolism and enzyme. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.